أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar sidang penonton, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, khususnya jemaah daripada Masjid Abdullah bin Zubair MABZ Masjid TUDM Kuala Lumpur, dan seluruh followers page Masjid Abdullah ibn Zubair, tuan-tuan, puan-puan, haji, hajah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu taala kerana kita dipertemukan pada malam ini dalam suasana yang saya kira mungkin dah biasa bagi kita sejak bermulanya pandemik COVID-19, iaitulah acara pengajian ilmu secara online ataupun maya. Jadi saya ni berada di kampung sekarang ni, ya. Itu hari masa bertugas pengacara Labaik Allah tu memang ada di KL. Selesai bertugas dah balik ke rumah di kampung. Jadi saya minta maaf lah, saya nak sebut ni sebab di kampung saya ni tiba-tiba ada gangguan line, talian tak cantik, tak boleh nak berinternet. Maka saya terpaksa kena keluar ke kampung sebelah untuk mendapatkan sedikit line rangkaian yang sedikit okey. Kerana itulah saya duduk dalam kereta. Sebut siap-siap lah, lagi tanya pula pasal apa duduk dalam kereta ni tengah-tengah malam. Orang yang duduk lalu tepi saya ni pun tengok, ni orang tua ni gila ke apa ni, duk cakap seorang-seorang pasang lampu, lampu bulat atas steering tu. Baiklah, jadi insya-Allah suasana kita pada malam ini, kita masih lagi berada dalam mood Ma'al Hijrah. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Masjid Abdullah ibn Zubair yang sudi mempersilakan saya, khususnya Al-Fadhil Ustaz Ibn Syafi'i sendiri, yang bertungkus lumus untuk menjayakan program ini dan mempersilakan diri yang dhaif ini untuk mengimarahkan laman sosial masjid kita. Dan secara tak langsung, moga-moga kita mengharapkan tuan-tuan yang mengikuti kita ini dapat berkongsi program ini dan program-program yang lain yang dianjurkan oleh pihak masjid. Semoga ianya akan menjadi saham akhirat kita. Hari ini jalan yang cukup mudah kita nak dapat pahala, tuan-tuan puan-puan sekalian. Hanya dengan cara klik sahaja, ianya sudah pun boleh mendatangkan pahala kepada kita. Baiklah muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berbicara tentang Ma'al Hijrah, satu perbincangan yang saban tahun kita tak akan terlepas untuk membicarakannya. Maka begitu juga pada tahun ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang sama cuba kita hayati, iaitulah bagaimana hikmah ataupun ibrah ataupun misi dan visi yang perlu kita lihat di sebalik hijrah ini.
maka kita tak salah kalau kita merayakan dengan sambutannya, dengan gimmick-gimmicknya, dengan perarakan dan sebagainya. Walaupun tahun ini tak dapat kita nak buat perarakan, menjulang spanduk dan sebagainya, namun kalaulah tidak kerana pandemik pun, sebenarnya bukan itu matlamat utama sambutan Ma'al Hijrah. Kerana Ma'al Hijrah itu memiliki misi dan visi ataupun falsafahnya yang tersendiri, yang mana perlunya bagi seorang Islam itu mengambil ibrah ataupun falsafah itu dengan sedalam-dalamnya, supaya apa, kita mampu develop ataupun membina diri as a Muslim yang sebenar dan berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat kepada sejarah hijrah itu sendiri ataupun hitungan tarikh hijrah itu sendiri, bagaimana memang benar seperti yang dinyatakan oleh ilmuwan Islam, sejarawan Islam, yang menyebut hijrah itu sendiri tidaklah berlaku pada bulan yang sedang kita raikan ini. Kerana kalau menurut sejarah, Hijratul Rasul berlaku pada 27 Safar, maknanya bulan depan. Tuan-tuan, bulan Islam ni kita kalau boleh usaha bagi anak-anak cucu kita pakat hafal lah. Walaupun dalam bentuk lagu yang masyhur kan, sering kali kita dengar, baca, kita pasang pada anak-anak kita. Mereka ni ingatan mereka macam diukir di atas batu. Pasang apa pun, bila diulang-ulang, lama-lama mereka akan ingat. Antaranya lagu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. 12 bulan di dalam Islam, Muharram, Safar. Jadi apa yang kita sebut tadi, Nabi SAW memulakan penghijrahan baginda daripada Mekah ke Madinah pada bulan Safar, bulan depan. Next month, iaitulah pada 27 hari bulan Safar. Dan Nabi, makna secara jelas, saya nak ulang di sini, Nabi hijrah pada bulan Safar, bukan bulan Muharram. Ini tak perlu dipolemikkan. Hari ni kadang-kadang kita ni suka sangat bergaduh. Bergaduh ni bukan kata kita ni tak erti nak berbaik, nak bergaduh pun tak erti. Nak berbaik tu memang tak erti dah. Ni nak berkelahi, nak bergaduh pun tak erti. Pasal apa tak erti? Bergaduh benda yang tak sepatutnya digaduhkan. Contohnya bila disambut Ma'al Hijrah, ada di kalangan ustaz-ustaz yang mewujudkan polemik. Kata pasal apa nak sambut Ma'al Hijrah? Nabi bukan hijrah pada bulan Muharram. Benda tak ada isu. Kita pun tahu Nabi tidak hijrah pada bulan Muharram, Nabi hijrah pada bulan Safar. Kan? Kerana itu kalau kita singkat semula sejarah, bila mana tahun hijrah ini sendiri pun tidak berada di zaman Rasulullah. Zaman Nabi SAW sebagai pentadbir dalam sebuah empire, ataupun setengah ilmuwan tidak suka menggunakan empire, kerana empire itu dibesarkan dengan cara kekuasaan, peperangan dan sebagainya. Sedangkan Nabi membina kekuatan Islam dengan prinsip yang benar, Al-Quran, As-Sunnah, dengan akhlak Nabi, hinggakan Islam mampu menguasai sebahagian besar daripada dunia. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, di zaman Nabi memerintah, sampailah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerintah, tidak ada lagi kalender yang disebut sebagai kalender hijrah. Itu kita jelas ya. Kerana orang Arab, mereka tak seperti mana orang yang menggunakan kalender milad di sebelah Eropah dan sebagainya. Bahkan kalau kata tahun milad tahun kita kira 2021 ni, okey, dikira 1, 2, 3. Orang Arab mereka mengenal tahun tersebut berdasarkan peristiwa. Contohnya tahun kelahiran Rasulullah, tak ada bilangan tahun berapa, tapi dikenal tahun kelahiran Rasulullah dengan tahun gajah, kerana pada tahun tersebut berlakunya serangan tentera bergajah Abrahah menyerang yang nak meruntuhkan Kaabah. Dan bila berlakunya ribut Taufan, dikenal sebagai tahun ribut. Bila berlakunya banjir, dikenal sebagai tahun banjir. Bila berlakunya kesedihan yang meruntun jiwa-jiwa ni, maka dikenal sebagai Amun Huzni, tahun kesedihan. Sebagai contoh, di saat penghujung dah, hampir-hampir Nabi nak hijrah ke Madinah dah, ya, ketika itu berlakunya kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dengan Abu Talib, bapa saudara Nabi yang membela Nabi. Maka bila Nabi sedih dengan kematian tersebut, dengan kewafatan orang-orang kuat yang menyokong Nabi, Nabi sedih, umat Islam juga sedih, maka dikenal tahun tersebut sebagai Amu Huzni, tahun kesedihan. Yang nak sebut apa dia?
Maknanya kiraan tahun di kalangan orang Arab ketika itu hanya berdasarkan peristiwa-peristiwa. Maka diambilkan sebagai pedoman ataupun dinamakan tahun tersebut dengan peristiwa. Sampailah di zaman pemerintahan khalifah yang kedua, iaitulah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana Sayyidina Umar pada ketika pemerintahannya, kuasa Islam semakin melebar dan luas. Banyak sudah negara-negara, kawasan-kawasan di atas muka bumi ini yang berada di bawah naungan pemerintahan kerajaan Islam yang berpusat di Madinah. Maka ketika itu berlakulah satu proses, kita katakan perutusan, diutus surat dan dibalas semula laporan, pendataan dan sebagainya. Ketika itulah wujudnya idea ataupun satu desakan untuk memiliki satu data ataupun tempat rujukan. Kalau kita zaman kita hari ni pakai bil lah, surat tu ada bilangan berapa, kosong berapa, tahun bila sebagainya. Perkara yang sama yang nak dibuat di zaman pemerintah Sayyidina Umar dengan gubernur-gubernurnya. Contohnya dia kirim surat kepada gubernurnya berapa hari bulan, surat yang ke berapa, dibalas balik macam mana, kan? Itu maksudnya. Maka ketika itulah dibicarakan kita orang Islam perlu ada satu tahun khas yang kita kira daripada awal dan ada turutan tahun tersebut, bukan lagi dengan peristiwa tapi dengan turutan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, begitulah seterusnya sampailah ke hari ini 1442. No? Baiklah. Maka bagaimana? 1442, 1443 dan begitulah seterusnya. Dan bagaimana? Maka ketika itu ada beberapa idea-idea dari kalangan para sahabat sendiri. Ada yang mencadangkan baginda sallallahu alaihi wasallam, ada yang mencadangkan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah untuk menjadikan tahun kelahiran Rasulullah sebagai permulaan tahun, hitungan tahun. Ada yang mencadangkan tahun kewafatan dan sebagainya, pelbagai peristiwa. Namun para sahabat ketika itu mereka lebih gemar, lebih cenderung untuk menjadikan tahun hijratul Rasul, penghijrahan umat Islam, Nabi dan juga para sahabat daripada Mekah ke Madinah sebagai tahun pertama hitungan di dalam Islam. Sebab itu di sini sikit ada sedikit info yang perlu kita beri perhatian. Apa dia tuan-tuan sekalian? Iaitulah bila kita pergi umrah masalan, Ustaz Mutawi dia akan bercerita tentang sejarah, tak dapat tidaklah. Bila kita pergi Mekah Madinah, mesti kita akan berada di dalam lingkungan sejarah. Diceritakan kepada kita sejarah apa yang berlaku, dan bila sebut apa yang berlaku ni tentulah bila berlaku. Maka ketika itu tuan-tuan akan mendengar antara kalimah istilah yang masyhur yang sering kali diulang oleh Mutawi. Apa dia kata apa? Tahun kenabian. Dan ada kala disebut tahun hijrah, tahun ke-7 hijrah, tahun ke-7 kenabian. Tuan-tuan, dua benda ni berbeza lah. Dua benda ni berbeza. Tahun ke-5 kenabian dengan tahun ke-5 hijrah, dua benda yang berbeza. Tahun pertama kenabian dengan tahun pertama hijrah juga berbeza. Berbeza macam mana? Tuan-tuan kena ingat, bila sebut tahun kenabian, bererti tahun itu merujuk kepada berapa tahun dah Nabi menjadi Rasul, dan ianya belum lagi hijrah. Maknanya Nabi SAW dilantik menjadi Rasul ketika umur Nabi 40 tahun. Ketika umur Nabi 40 tahun. Atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sitina. Itu dalam matan Aqidatul Awam. Umur 40 Nabi jadi Rasul, dan Nabi berada di Mekah 13 tahun menyebarkan dakwah Islamiah. 13 tahun. Berarti sampai umur Nabi 53 barulah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan di Madinah Al-Munawwarah Nabi mendiami kota Madinah kira-kira 10 tahun. Ingatlah, Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah sempat 10 tahun saja. Maknanya 23 tahun usia Nabi berdakwah. 23 tahun usia Nabi berdakwah, Nabi pun wafat kira-kira umur 63 tahun. Jadi maknanya 13 tahun di Madinah ni, tahun kenabian. Bila sebut tahun kenabian ni mana hanya tahun sampai tahun yang ke-13 saja. Kalau kita baca sejarah ataupun menerangkan sejarah, ustaz-ustaz akan sebut tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian, sampai tahun yang ke-13 kenabian saja. Tahun ke-14 tak sebut dah. Sebab apa? Sebab tahun ke-14 dah bermula tahun pertama hitungan hijrah. Maka ustaz-ustaz akan sebut tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah apa yang berlaku, tahun ketiga hijrah apa yang berlaku. Begitulah seterusnya. Jadi ingat, lepas ni saya nak sebut, kalau kita dengar ataupun kita baca ditulis tahun kedua kenabian, bukan bermaksud tahun kedua hijrah. Itu bermaksud Nabi dilantik menjadi Rasul tapi belum berhijrah. Jelas? Itu yang pertama. Muasyarul muslimin rahimakumullah. Saya nak sebut di sini juga
bila mana dah dapat dah kiraan tahun tu, kita nak mula daripada hijrah Nabi lah senang. Pasal itulah bermulanya saat kebangkitan Islam, dan Islam mula melebar, cahayanya mula menerangi alam ini. Waktu duduk di Mekah tu suram-suram. Nabi seumpama ditekan, dihimpit pelbagai pelosok. Saat hijrah ke Madinah lah Islam nampak betul-betul dapat dipraktikkan dengan sesempurnanya. Tak ada rasa takut nak semayang, nak puasa, nak apa semua boleh buat, tak ada masalah. Baik. Maka hijrah dikira sebagai tahun permula, detik permulaan cahaya Islam itu. Baiklah. Maka bila nak pilih bulan bila ni? Untuk sebagai bulan yang pertama macam bulan Januari, nak pilih bulan apa? Ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, Jabadil Awal. Ada cadang bulan Ramadan sebagai syahr Ramadan, bulan penghulu kepada segala bulan yang lain. Bulan turunnya Al-Quran. Tetapi ketika itu Sayyidina Umar Ibn Khattab dan juga sahabat-sahabat cenderung untuk memilih bulan Muharram. Persoalannya kenapa tuan-tuan? Kerana ketika itu satu fenomena yang dirasai bila mana umat Islam yang baru selesai mengerjakan haji pada bulan Zulhijjah. Mereka habis buat haji pada bulan Zulhijjah, bulan lepas lah. Maka ketika itu umat Islam berbondong-bondong balik. Termasuklah yang datang dari Madinah, pulang semula ke Madinah. Ketika itu diumpamakan, digambarkan situasi yang sungguh menenangkan. Mereka pulang dengan seperti mana kain putih, seperti mana bayi dengan fitrah yang suci. Maka kerana itu Sayyidina Umar dan juga para sahabat cenderung mengambil Muharram sebagai permulaan. Setelah mana mereka ini kafaratul lima bainahuma, dihapuskan dosa dengan umrah mereka, dijamin syurga dengan haji mereka. Maka mereka ini memulakan semangat yang baru pada bulan Muharram. Maka bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama hitungan dalam tahun hijrah. Baiklah, secara tak langsung maka jelaslah kita mengapa bulan Muharram dan mengapa tahun hijrah itu telah pun berada di dalam tahun hitungan umat Islam. Maka tak timbul lagi kalau diwujudkan oleh asatizah yang mungkin wallahu a'lam apa niat mereka mempolemikkan isu kena menyambut ma'al hijrah ini bukan sunnah Nabi. Zaman Nabi tak ada tahun hijrah, dan juga zaman hijrah Nabi bukan berlaku pada bulan Muharram, bulan Safar. Kita jelas, memang kita tahu memang Nabi hijrah pada bulan Safar, itulah pada 27 Safar, dan Nabi singgah ataupun menyorok di Gua Thur kira-kira 3 hari. Kemudian Nabi meneruskan lagi perjalanan. Selepas daripada 3 hari, Nabi pun meneruskan perjalanan menuju ke Madinah Al-Munawwarah dan sampailah di tempat Quba, di Masjid Quba, tak jauh daripada kota Madinah. Ada Masjid Quba. Kalau kita pergi umrah, kita akan pergi ke Masjid Quba dalam keadaan berwuduk daripada tempat tinggal kita. Kalau hotel-hotel lah, kalau rumah-rumah lah, kita akan pergi ke Masjid Quba, sembahyang sunat dekat sana, akan diberikan ganjaran seolah-olah kita mengerjakan ibadah umrah. Ni dia. Dan Nabi duduk sampai situ 8 Rabiul Awal, 8, 9, 10, 11, 12 baru Nabi bergerak masuk ke Madinah. Dan Nabi sampai secara rasmi di kota Madinah Al-Munawwarah pada 12 Rabiul Awal. Ingat tu. Habis itu Muharram berbalik pada apa kita bincangkan tadi, hanya pilihan para sahabat. Kerana apa? Melihat kepada situasi umat Islam yang baru balik pada ibadah haji dengan semangat yang baru, maka mereka pun suka untuk menjadikan Muharram sebagai bulan pertama di dalam tahun kiraan tahun hijrah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita nak bicarakan di sini ialah bagaimana perasaan hijrah itu nak kita rasai, nak kita jiwai, nak kita hayati sampai kita benar-benar termasuk dari kalangan orang yang benar-benar berhijrah. Memang di sana ada sebut tidak ada lagi la hijrata ba'da Rasulullah, tak ada hijrah selepas Rasulullah hijrah. Maksud hijrah adalah hijrah fizikal, seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, tak berlaku lagi setelah pada tu. Tak berlaku lagi, cukup sekadar tu. Hanya yang ada adalah makna hijrah, semangat hijrah, falsafah hijrah. Kerana itu adalah hadis yang masyhur yang sering kali kita bacakan berkenaan dengan hijrah, yang Nabi berikan bagaimana orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia mendapat Allah dan Rasul. Tapi kalau kerana fa in kanat hijratuhu limra'at, dia berhijrah kerana seorang perempuan untuk dia nikahi, maka perempuan itulah yang dia dapat. Dan hadis ini menerangkan kepada kita maksud sebenar innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Maka tuan-tuan, bila kita sebut kata hijrah, semua orang nak hijrah. Hari ini ramai orang hijrah.
artis, hijrah kan, seorang pelajar hijrah, orang kampung nak hijrah, orang miskin nak hijrah, orang malas nak hijrah, penagih nak hijrah, semua nak hijrah. Tapi hijrah bagaimana yang sebenarnya, iaitulah perubahan daripada buruk kepada baik, daripada baik kepada lebih baik, dan niat perubahan tersebut adalah kerana Allah dan Rasul. Ini nombor satu. Innamal a'malu binniyah. Hijrah, perubahan kita, apa saja yang kita buat kerana Allah dan Rasul, bukan kerana nak perhatian orang, bukan kerana nak orang buat story pasal kita, bukan kerana nak orang puji kita, ataupun bukan kerana nak perkara yang lain daripada Allah. Tak kira apa saja selain daripada Allah, itu bukanlah hijrah yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sidang penonton dirahmati Allah sekalian, jelas ya. Jadi memanglah kita ambil semangat ma'al hijrah ni, kita nak berubah. Mungkin sebelum ni kita seorang yang sembahyang fardu lewat waktu, ataupun kadang-kadang terabai, terbabas. Maka hijrah kita tahu ni, ya Allah, aku kali ni aku nak sembahyang, betul-betul ambil iktibar. Ya, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan satu fenomena juga ni, bagaimana seorang penyanyi Siti Sarah rahimahullah. Siti Sarah rahimahullah ni, bagaimana Allah Ta'ala muliakan dia. Dia bukanlah orang yang hebat, bukanlah ustazah yang menghafal ribuan hadis, tapi seorang penyanyi yang tuan-tuan pun kenal lagu-lagu dia. Seorang penyanyi, dan dia bukan kahwin dengan seorang tok guru ke tak. Dia kahwin dengan artis juga. Tetapi kalau Allah nak angkat martabat seseorang, itu dapat kita lihat didoakan oleh jutaan umat manusia sampai ke Mekah, sampai ke seantero dunia. Bukan kata orang ni, kita sendiri pun rasa apa istimewanya Sarah, sampai aku sendiri pun rasa terkesan. Sebab apa? Sebab Siti Sarah ni, dia ni schoolmate isteri saya. Dia pun belajar sama-sama dulu ni, tu sekolah di desa Tun Husin On kot, di THO tu. Jadi dia ceritalah, isteri saya ni kalau orang senang sangat zaman ayah dia mula-mula duk kerja dulu ni tentera kan, naik bas. Bila naik bas ni duit tabang tak cukup, Sarah tolong bayar. Sarah bukannya senang sangat, tapi nak cerita baik hatinya dia, pemurah tolong bayar. Maka di situ saya rasa dia antara orang yang tak asing jugalah dengan kita, dan saya pun rasa sedih, rasa cemburu dengan dia. Tuan-tuan, apa saya nak cerita ni? Nak cerita hari ni ramai orang hijrah, termasuklah Siti Sarah. Kita siapa nak sangka seorang penyanyi yang pernah berada di pentas hiburan, yang menghiburkan orang, yang mungkin auratnya tak terjaga ketika itu, tapi di penghujungnya Allah Subhanahu Wa Taala angkat martabat dia. Nampak pakaiannya macam mana, khidmat dia kepada suaminya, kasihnya dia kepada anak-anaknya. Allahu Akbar. Sampaikan didoakan jutaan umat manusia. Siapa tuan-tuan? Siapa ni? Bukan orang macam tuan-tuan perempuan malam ni yang jual kuliah ni. Seorang perempuan yang hanya penyanyi, tapi Allah angkat martabat dia kerana apa? Kerana barangkali yang paling besar adalah hijrah hanya kerana Allah. Dia berubah bukan kerana siapa-siapa, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benda yang sama tuan-tuan kita nak kena resapi pada malam ini. Kita mungkin seorang yang tak jaga solat, mungkin kita abai solat, ataupun solat lewat waktu, ataupun solat tak khusyuk. Tak kisahlah apa pun yang kita buat, yang penting menceritakan kecacatan solat kita. Maka tahun ni aku, ya Allah, aku minta sangat-sangat, aku nak hijrah sungguh-sungguh. Paling kurang aku nak baiki solat aku. Solat awal waktu, solat berjemaah, solatnya khusyuk. Hak ni nak buat ni dulu, solat nombor satu dulu. Maka kerana apa? Kerana aku nak jumpa Allah, aku nak persembahkan solat-solat aku yang aku buat sebaik mungkin ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah, tu poinnya. Kerana Allah. Ya Allah, mungkin tuan-tuan yang lalu ni aku tak puasa pun sunat, Ramadan pun mujuk je aku buat pasal malu ke orang. Maka tahun ni, ya Allah, aku nak puasa Isnin Khamis. Ni ada penonton kita Sapar Isnin. Tu saya teringat tu. Nama simple, tapi ada keberkatan. Apa dia? Hari Isnin, hari mulia, hari kelahiran Rasulullah, hari kita berpuasa sunat. Sapar mungkin bulan Safar, bulan berlakunya hijrah. Baik, insya-Allah. Baik. Buah nama hak elok-elok macam tu. Ni dia buah nama Alexander Graham Bell apa benda kan. Nama tak ada langsung dalam pegangan sunnah, kita jaga-jaga yang itulah. Baik. Jadi maknanya kita puasa tahun ni Isnin Khamis. Kerana apa? Kerana nak orang puji aku rajin puasa tak.
tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini kena ingat tuan-tuan, puan-puan sidang penonton sekalian. Apa yang nak sebut lagi sekali, hijrah kita kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana suami kita, bukan kerana isteri kita, bukan kerana mak ayah kita, bukan kerana jiran kita, bukan kerana kita nak dapat jawatan kuasa JK masjid sebagainya. Tak, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini nombor satu. Maka tuan-tuan, ini dah yang kita sebut sebagai innamal a'malu binniyat dalam hadis yang masyhur tentang hijrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang hijrah ini juga, yang saya nak tekankan di sini dan tempoh masa kita yang singkat, kita tak ada lama ni. Diberi masa kepada saya hanya beberapa minit saja, ya. Iaitulah hijrah kita ini bukanlah di atas dasar semangat. Tu kena ingat. Kita nak berubah. Kita nak berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik. Ingat, perubahan tersebut jangan kerana semangat. Sebab semangat tidak ada yang kekal. Kalau kita sebut orang semangat ni, kita siapa dia? Siapa yang semangat? Yang semangat ni biasanya orang politik lah. Orang politik ni dia semangat sikit. Tuan-tuan tengok dia laung. Oh, kita tengok pun takut. Tapi dia berubah sah. Kok tu, kok ni, kok tu, kok ni dia boleh jadi. Macam-macam. Sebab apa? Sebab perubahan dengan semangat. Hari ni dia boleh jadi kerajaan, esok dia boleh jadi pembangkang, lusa boleh jadi kerajaan balik. Tak tahulah macam-macam lah. Nak sebut ahli politik, bukan semua tuan-tuan. Bukan semua. Saya bukan nak cerita yang tu lah. Saya nak cerita pada kalau hanya dengan semangat, tak kekal. Tapi kalau perubahan yang kita nakkan di sini adalah perubahan di atas dasar ilmu. Ini yang kita nak. Berubah dengan landasan ilmu. Bukan landasan semangat, laungan, lolongan semata-mata tak. Tapi dengan ilmu. Maknanya apa tuan-tuan? Yang kita nak sebut sini, hijrah kita mesti dengan ilmu. Kalau dengan semangat semata-mata, tuan-tuan dapat saksikan. Kita dapat tengok sebelum ni ada orang yang hijrah dengan semangat, dengan hanya perubahan penampilan sahaja. Dia semangat tak semangat sampai dia ubah penampilan. Jadi tabligh, keluar khuruj dakwah, kan, pakai dengan kopiah sebagainya. Tapi dia tidak belajar ilmu betul-betul. Akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya dia kembali ke takut yang lama, bahkan lebih teruk daripada sebelumnya. Yang sebelumnya itu maknyah, kan, tiba-tiba dia ubah penampilan saja, tapi tak mengaji, tak faham tauhid, tak faham fiqh, tak faham tasawuf. Akhirnya berubah jadi maknyah balik, bahkan lebih teruk daripada sebelumnya. Allahu akbar. Sampai ke orang kata dia ni tujuan dia berubah bukanlah ikhlas kerana Allah, tapi kerana nak mendapatkan marketing saja. Dia jual produk sebelum tu tak laku, lepas ni laku. Maknanya hijrah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan hijrahnya hanya dengan semangat semata-mata takkan kekal. Kerana itu nak sebut di sini, hijrah mestilah dengan ilmu. Okey, baik tuan-tuan, sidang penonton sekalian. Bila sebut kata ilmu ni, ilmu apa? Dan bila sebut kata ilmu ni, Kak Azhar, ilmu apa? Saya address lah penonton-penonton kita. Ada apa? Syekh Datuk Wan Afiq berada tu. Jadi ilmu apa yang kita nak kena belajar ni? Banyak sangat ilmu ni. Tuan-tuan, ilmu memang ribu-ribu, juta-juta ilmu, tak terhitung. Tapi yang wajib kita belajar tak banyak mana. Berapa? 10. 5 dah. Habis tu 3 je. 3 ilmu je, maka no excuse, tak ada alasan untuk kita berkecuali daripada menjadi penuntut ilmu, seorang yang berhijrah dengan ilmu. Apakah ilmu tersebut? Yang pertama, ilmu tauhid. Bukan matematik. Matematik belajar dapat pahala, tapi kalau tak belajar pun berdosa. Ya, matematik kalau kita tak belajar, habis kuat kita kena tipu. Benda yang sepatutnya RM10 kita kena tipu sebab kita tak erti kira, kan? Tapi kalau tauhid, walaupun kita erti kira duit sekalipun, tapi tauhid kita tak kuasai, akhirnya kita tertipu dengan diri kita sendiri sampai satu tahap kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Maknanya ilmu nombor 1 mesti kita belajar ilmu tauhid. Mesti belajar. Tuan-tuan, orang dulu kalau nak hijrah, seorang itu takkan namakan orang tu hijrah kalaulah dia tidak menguasai ilmu tauhid. Mana sifat 20 tu? Ilmu tauhid bukan payah mana pun. Sifat 20 saja. Bukan ratus-ratus, 20 sifat. Wujud, qidam, baqa' sampai mutakaliman. Hak tu. Bukan banyak mana pun. Orang meraih sehari dah boleh habis dah. Ya Allah, mudahnya. Memang mudah. Cuma kita buat payah. Tok Guru Jinan kata apa? Ilmu tauhid ni kalau kita buat mudah, dia jadi payah. Kalau kita bermudah-mudah, jadi payah. Bermudah-mudah maksudnya mengaji mudah jadi payah. Tapi kalau kita berpayah-payah, kita pulun mengaji, jadi mudah.
maka jadi mudah. Itu ilmu tauhid. Wujud, qidam, baqa' sampai mutakaliman. Nak cerita apa ni tuan-tuan yang baru masuk ni? Nak cerita apa ni? Cerita orang hijrah tak boleh dengan semangat, mesti dengan ilmu. Dan ilmu ni ada banyak. Ilmu mana satu? Ilmu 3 saja. Yang pertama ilmu tauhid, belajar ilmu tauhid. Bagi kenal rukun-rukun iman. Ni kira nak hijrah tukar penampilan, buh kopiah, buh serban, tapi Rasul pun tak kenal. Arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amana wajaizum bi fadlihi wajaizum fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Tak tahu sifat-sifat Rasul pun tak tahu. Fatana tabi tak tahu. Nak tahu lagu mana dah tak mengaji. Maka benda tu dibincangkan dalam ilmu tauhid. Kita kena mengaji ilmu tauhid baru kita boleh tahu. Tak mengaji sakat duk sebar kedai kopi je tak boleh. Takkan boleh tahu. Kiamat pun tak tahu. Ada yang ragu-ragu dengan kiamat, kufur. Tambah duk tengok cerita filem 2012 yang dikeluarkan oleh syarikat Columbia Pictures. Ramai nak mula tengok. Walaupun dia masih lagi yakin dengan kiamat, tapi sudah menjadi tahap zon. Zon ni apa dia? Keyakinan hanya 99%. Paling kurang kita sebut. 99%. 1% jadi goyah sebab apa? Di penghujung filem 2012 tu dia cerita macam mana manusia ni boleh terselamat dengan teknologi orang barat, kapal teknologi orang barat. Maka dia kata maknanya kiamat boleh diatasi dengan teknologi. Kufur, na'udzubillah min zalik. Tak boleh ada siapa pun yang mengatasi kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Bila kita menyaksikan kiamat ni, Allah, bukan benda biasa-biasa. Itu dibicarakan dalam ilmu tauhid. Jadi nak hijrah mesti hijrah dengan ilmu. Ilmu nombor 1 ilmu tauhid. Ustaz kata 3 tadi ni baru 1. Ya, ada lagi 2. Yang kedua, kalau kita nak hijrah ni, hijrah yang sempurna, apa dia? Ilmu fiqh. Setakat mengaji tauhid, rukun iman, hurai menyengit, percaya pada Allah, kita hurai pula sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat mustahil atas Allah Ta'ala, sifat perkara harus, cerita pula bab kerasulan, cerita pula bab malaikat, cerita pula bab qada dan qadar, lagu mana qada mubram, lagu mana qada muallaq, cerita hurai menyengit bab akidah ni. Tapi fiqh tak mengaji, sembahyang tak betul. Lagu mana sembahyang tak betul? Orang sembahyangnya sujud elok-elok, 7 anggota sujud yang dihamparkan ke bumi. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 hujung kaki yang perlu dipacak. Fuqaha menyebut kalau dia mampu kepak, dia kena kepak. Tiba-tiba jangankan kepak, pacak pun tidak, dipanggil sujud wekang. Anak muda tahulah willy dengan wekang. Willy kat atas depan, wekang kat atas belakang. No? Lagu mana pula sujud wekang? Sujud wekang ni sujud kaki belakang terangkat. Tak sah sembahyang. Takkan tak sah ke ustaz? Kaki je pun. Ini ayat biasa di kalangan orang awam. Dia kata takkan tak sah ke ustaz? Setakat sujud inhaler je pun. Itu tak apa lagi. Ada perbezaan pendapat. Walaupun pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita batal. Dia kata takkan tak sah ke ustaz? Makan sebiji nasi je pun. Sebiji nasi bukan nak kenyang pun. Dia guna ayat takkan tu kita letih. Samalah macam sembahyang tadi. Takkan tak sah ke? Hanya sekadar tak pacak kaki. Jawabnya tak sah. Begitu juga kalau kita sembahyang jemaah. Imam-imam masjid surau, kadang-kadang kita dengar imam tu, wallahu alam, mungkin kita salah dengar, tapi kalau kita duduk belakang ni kita dengar dengan jelas. Dia kata apa? Fil alamin innaka hamidul majid. Habis baca tahiyat akhir, dia pun kata Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Sah tak sembahyang dia tuan-tuan? Sah tak sembahyang dia? Jawabnya tak sah. Pasal apa pula dengar bagi salam punya sedap tadi ni? Jawabnya tak sah rukun qauli kerana tidak dijelaskan alif lam ta'rif. Mana alif lam ta'rif? As tu tak bunyi. Dia bunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Ramai tok-tok imam macam lagu tu. Assalamualaikum tak bunyi as, tak sah sembahyang. Takkan tak sah ke ustaz? Alif lamnya pun tak sah. Itu baru kita bicara pasal sembahyang. Dan perkara yang simple-simple. Tak pergi perkara yang halus-halus lagi. Ar-Rahman jadi Ar-Rahman. Ha kecil, ha besar. Lahnul jali, lahnul khafi. Sampai satu tahap baru-baru ni pakai buat korban pula. Korban apa? Ramai yang niat korban tapi tak niat korban sunat. Dia buat korban, dia sebut korban saja. Bila sebut korban saja, fa in iqtasara ala nahwil udhiyah, dia pendekkan perkataan. Dia tak kata pun korban masnunah. Ataupun tadhiyatil masnunah. Dia tak kata, tapi dia kata korban saja, tadhiyah saja. Sarat wajibatan, jadilah korban tersebut korban wajib. Yahrumul aklu minha, haram makan daripadanya.
Tapi berapa ramai orang yang tak niat korban sunat, tapi dia pergi ambil daging balik makan. Pasal apa? Sebab tidak ada ilmu. Karena itu Allah Ta'ala sebut, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ibadah tiru-tiru orang dengan ketiadaan ilmu. Orang semayang, hang semayang. Orang puasa, hang puasa. Orang pi haji, pi umrah, hang pun pi juga. Tapi orang sah, hang tak sah. Pasal apa? Sebab orang buat dengan ilmu, kita buat dengan semangat saja. Pasal itu hijrah kita, sekali lagi saya ulang, janganlah hijrah kita ini kerana semangat, tapi hijrah kita mesti dengan ilmu. Ilmu nombor satu, ilmu tauhid. Tak ada tauhid, habis rosak ibadah kita. Sebab la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali setelah kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Lagu mana kita boleh mengaku kita sembah Allah sedangkan Allah pun kita tak kenal? Maka nak kenal Allah tidak ada cara yang lain, kita kena mengaji sifat-sifat Allah. Itulah yang disebut sifat 21. Yang kedua, ilmu fiqh, tahu cara macam mana nak puasa, nak semayang, nak bayar zakat, nak muamalat, nak akad jual beli. Kita duk beli makanan bagi anak-anak kita makan, kadang-kadang tak akad jual beli. Lagu mana? Bila tak akad jual beli, tak sah tamlik tu kita memiliki, tak sah. Bila tak sah milik, lagu mana boleh bukan milik kita, kita duk jamu anak kita makan. Allah, tak ramai orang ambil berat dah. Jaga-jaga tuan-tuan. Itu sebablah anak-anak kita menjadi kerah hati, na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, ilmu apa pula yang ketiga? Ilmu tasawuf. Hijrah mesti dengan tiga-tiga ilmu ni. Mesti belajar tiga-tiga ilmu ni. Bukan sekadar pakai kopiah, bukan sekadar pakai keblekat, tapi dengan ilmu. Tasawuf lagu mana pula? Ilmu yang mengajarkan kepada kita akhlak dalaman dan luaran. Kalau kita reti tauhid, reti fiqh, sembang menjengik bab tauhid ni. Bab fiqh pun semua hukum boleh jawab, tapi tasawuf tak ngaji. Maka apa jadi? Takabbur. Aku rasa aku orang alim. Aku paling alim daripada hampa semua. Na'udzubillah min zalik. Itu bermakna kita gagal mempelajari, memahami ilmu tasawuf dengan sebenar, akhirnya merosakkan kita. Tuan-tuan, puan-puan, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Saya ulang lagi sekali, hijrah kita jangan dengan semangat, tapi mesti dengan ilmu. Mana ilmu tu? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tiga-tiga ilmu ni mesti kita belajar. Tauhid yang mana? Ilmu sifat 20. Fiqh yang mana? Paling kurang dalam mazhab Syafi'i. Tasawuf yang mana? Tak apalah, bacalah kitab apa pun, paling-paling kurang pun penawar bagi hati. Tak usah nak baca yang tinggi-tinggi sangat tu. Duk baca Tajul Urus, Durun Nafis. Baca simple-simple dulu. Apa dia? Ihya Ulumuddin tinggi lagi. Ni baca simple, penawar bagi hati. Simple. Bidayatul Hidayah, simple, baca yang tu dulu. Okey, baiklah. Itu yang kedua kita sebutkan tadi. Hijrah kita mestilah dengan ilmu. Setelah mana kita bicarakan tadi, hijrah dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tak boleh lama ni. Kuliah online ni bukan boleh lama-lama. Setengah jam, 40 minitnya. Saya tak tahu kita dah berapa minit dah. Kita start di pukul 8. Ni dah dekat 50 minit dah. Dekat 50 minit. Jadi kita dah sampai ke penghujung lah tuan-tuan. Terima kasih kerana berkongsi, kerana bersama-sama dalam kuliah kita. Tolong kongsi page masjid kita ni supaya makin ramai dapat manfaat. Baik, sebagai penutup saya nak sebut tuan-tuan, ialah hijrah tadi kita recap balik. Hijrah tadi mesti dengan ilmu, bukan dengan semangat. Ilmu apa? Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Mesti kita belajar. Kita jadikan tahun ni hijrah tahun ni kita nak menguasai ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf dengan sebaik-baiknya. Baik satu. Okey, akhir sekali tuan-tuan, tak beberapa hari lagi kita akan menyambut hari Ashura. Lain macam ganggu sikit. Hari Ashura ni 10 Muharram. Bila sebut kata 10 Muharram ni, tuan-tuan sekejap ni. Azan di kampung saya ni azan. Sebelah masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الله والشرف ودرجة العلي في البعث. Terima kasih tuan-tuan kerana menunggu. Kita dah berada di penghujung perbincangan kita. Jadi dalam bulan Muharram ni nanti kita akan sampai pada 10 Muharram. 10 Muharram. Hari ini 3 Muharram, 10 Muharram jatuh pada hari Khamis. Hari Khamis depan. Betul tak? Betul. Hari Khamis depan 10 Muharram. Jadi ada beberapa amalan yang perlu kita buat, perlu kita rebut. Antaranya Nabi SAW suruh lazimkan kita berpuasa. Bahkan Nabi anjurkan untuk berpuasa pada Yaumin Qablin, yakni hari Tasu'a, hari 9. Wa Yaumin Ba'dahu, dan juga hari selepas daripadanya. Kalau mampu puasa hari 8 Muharram, 9 Muharram dan 11 Muharram. 9, 11, 11. Tak mampu 9 dan 10. Tak mampu juga 10 saja pun tak apalah. Tapi ingat, yang penting kita puasalah. Kalau dapat 9 dan 10 itu lagi bagus. Kerana apa? Banyaklah peristiwa-peristiwa besar yang mungkin kita tak sempat cerita pada kali ini. Ada masa akan datang kita akan cerita peristiwa-peristiwa berlaku khusus pada 10 Muharram tersebut. Cuma nak sebut, kalau boleh puasa, usahalah untuk kita berpuasa. Satu. Yang kedua tuan-tuan, pada 10 Muharram ini juga kita boleh rebut beberapa amalan-amalan yang lain. Antaranya kita bersedekah. Sedekah ni bermula sedekah kepada kerabat kita yang terdekat. Kalau ada isteri, sedekah pada isteri. Maknanya hari tu, biasa kalau kita bagi nafkah mingguan, mungkin kita bagi RM50, hari tu kita bagi RM100. Contohnya lah, contoh gandakan. Okay? Isteri pun boleh nak sedekah pada suami. Dia tak panggil sedekah, dia panggil hadiah kepada suami. Bagi hadiah, bagi sedekah, bagi sedekah pada anak-anak, pada ibu ayah, bagi hadiah pada ibu ayah, dan begitulah seterusnya, jiran tetangga dan sebagainya. Baik. Kemudian lagi, kita pada hari tersebut, sebolehnya tuan-tuan, ingat zikir saya nak sebut ni, kita sebut sebanyak 70 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya ulang, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sangat besar fadilat zikir, dizikirkan, diulang sebanyak 70 kali, insya-Allah. Baca ayat kursi dengan niat kita supaya Allah Taala memelihara kita, keluarga kita, semua sekali. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita kalau mampu untuk kita menziarahi ataupun menghubung silaturahmi. Sekarang agak mungkin sukarlah kita nak ziarahkan dalam keadaan sekarang ni, tapi kita boleh menghubung silaturahmi dengan cara menghubungi melalui talian. Hari 10 Muharram ni kami kerja telefon orang. Telefon kawan tu, lama tak telefon kawan ni, adik kita, sepupu kita, sebagainya, untuk hubung balik silaturahmi. Jadi tuan-tuan, insya-Allah moga-moga apa kita bicarakan pada malam ini menjadi manfaat bersama. Saya nak ulang balik, hijrah janganlah kerana semangat semata-mata, tapi mestilah dengan ilmu, dengan semangat ilmu. Dan ilmu yang wajib kita belajar. Jadikan tahun ni sasaran tahun ni, target tahun ni, mesti kita kuasai ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf sebagai satu manifestasi hijrah kita, insya-Allah. Cukup sekadar itu dulu. Saya mohon maaf kalau ada kasar bahasa, lejak kata-kata, salah tutur bicara. Moga-moga kita jumpa lagi, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حياة الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل كريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله